Salam sejahtera. Nama saya Grace N. Anak Silvester Minggu. Saya dari kursus Arts Management ataupun pengurusan seni. Saya dari kelas PPD 1041-1. Nombor metrik saya adalah 110054. Hari ini saya akan melakukan video refleksi ataupun reflection video berdasarkan sesi bersama kita bersama dengan Dr. Azza. Dalam sesi tersebut, beliau telah menyatakan beza antara mental health dengan mental illness. Kalau mental health, dia bermaksud dia merangkumi gaya hidup kita, and then dia merangkumi juga dari segi kesihatan diri kita, dari segi mental, lepas tu macam mana kita handle stres itu. Sebab kita manusia kan, mesti kita akan ada hadapi apa-apa cabaran dalam hidup. Mesti everyday ada masalah, sama ada dari segi kerja, dari segi sekolah, dari segi bersama kawan-kawan, dari segi bersama ibu pun juga ada. Dari segi dia open lah. Ada juga yang berkaitan dengan cinta-cinta kan. Okay, dalam mental health ini penting untuk kita faham macam mana kita mau handle itu. Apabila kita stres, ada langkah pertama dia, yang ini ikut orang lah kan. Kalau saya akan take a break. Saya akan take a break. Saya tak mau fikir masalah itu. Contoh lah, take a break tu dia ada dalam banyak jenis. Ada orang dia jalan-jalan, ada orang dia jogging, brisk walk, ataupun ada yang sampai pergi shopping mall. Sebab apa? Sebab itu boleh release tension dia, stres dalam diri dia sendiri. Contoh kalau saya lebih kepada pergi brisk walk ataupun pergi shopping mall. Kadang-kadang bila kita shopping mall, kita cuci mata kan, tengok barang-barang cantik-cantik, pergi Watson kah, pergi tengok baju kah dekat Uniqlo, H&M. Walaupun tak membeli, tapi stres dalam tu dia automatik keluar. Dia tak semestinya kita mesti pergi jogging, mesti lakukan aktiviti lasak. It depends on how you want to cope with the problem. It depends on yourself, what you want to do. You have a choice, okay? You have a choice. You have a choice on how to deal with the problem. Mental illness ini boleh terjadi dari bentuk klinikal ataupun bukan klinikal. Contoh mental illness ialah depression, bipolar disorder, autism, ADHD dan banyak lagi. Dia dalam lingkungan yang banyak lah. Okay? Lepas tu macam yang Dr. Azza cakap, bukan senang untuk kita terus declare ourselves as depression. Okay, akhir sekali dalam sesi bersama dengan Dr. Azza juga, beliau ada menjelaskan tentang anxiety dengan panic attack. Anxiety dengan panic attack ni memang hal yang biasa dan sering terjadi dekat semua manusia dalam setiap hari ataupun dalam masa yang tertentu. Contoh macam saya selalu dapat anxiety ni macam bila saya minta kerja. Dulu saya pernah minta kerja, dalam 2 kali saya minta kerja. Bila dah panggil interview tu, mesti ada rasa nervous kan, rasa macam fikir macam mana kalau saya salah sebut, macam mana kalau saya body language saya tak betul, macam mana kalau saya melakukan hal yang memalukan depan interviewer. Contoh macam itu kan. Ataupun dalam contoh lain, kita boleh cakap masa tunggu result exam, SPM ataupun STPM. Mesti kita fikir macam bukan kan, ataupun dalam situasi tertentu. Kadang-kadang dekat event ramai orang pun mesti kita fikir macam mana saya buat, saya tersalah buat dekat orang ini, macam mana kalau saya buat benda yang memalukan yang buat orang tu overthinking. Sedangkan sebenarnya kita yang mengimajinasikan benda itu dengan cara yang lebih-lebih, sedangkan benda itu tidak berlaku sebenarnya. Jadi sebagai manusia, kita haruslah berfikir secara bijak dan berfikir secara panjang dan mendalam macam mana kita nak mengawal perasaan itu,
dan menghadapi semua rintangan dan cabaran dalam hidup kita setiap hari. Kita sebagai manusia tidak dapat lari daripada masalah dan rintangan dalam hidup ini. Tapi melalui cabaran itulah kita dapat menjadi manusia yang kuat. Terima kasih.